Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak membincangkan bab 10 topik analisis kos volume untung. Okey, topik ini diajar di semester 2 untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 atau STPM. Untuk pelajar-pelajar yang pernah belajar di peringkat prinsip perakaunan SPM, mereka telah bertemu dengan topik ini. Cuma ada penambahan margin keselamatan. Okey, perkenalan kepada analisis kos volume untung. Kos volume untung adalah satu alat pengurusan yang membantu pihak pengurusan untuk memahami hubungan antara kos, volume, unit pengeluaran atau jualan dan keuntungan sesebuah organisasi. Antara keputusan yang boleh dicapai dengan menggunakan analisis kos volume untung adalah seperti berikut. Yang pertama, jenis produk yang patut dijual atau dibuat, bentuk polisi harga jualan yang patut digunakan, strategi pemasaran yang boleh digunakan, jenis-jenis kemudahan yang produktif yang boleh memaksimumkan untung. Kos volume untung akan mewujudkan analisis titik pulang modal. Kita akan bincanglah lebih lanjut nanti seterusnya setelah konsep margin caruman dan margin keselamatan diketahui. Pengasingan kos kepada kos tetap dan kos berubah. Okey, analisis kos volume untung memerlukan kos-kos campuran, iaitu separuh berubah atau separuh tetap, diasingkan kepada kos tetap dan kos berubah terlebih dahulu. Di sini saya tak bincangkan pengasingan kos tetap kos berubah sebab topik ini telah dibincang di bab 9, iaitu penghakusan marginal dan serapan yang menggunakan kaedah tinggi rendah. Okey, jadi untuk makluman kamu boleh rujuklah di bab 9 penghakusan marginal serapan. Saya sedang video saya pun ada sebut benda ni. Margin caruman atau margin sumbangan. Margin caruman atau margin sumbangan ialah amount hasil jualan tolak belanja-belanja berubah atau dalam bentuk rumus margin caruman seunit sama dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Jumlah margin caruman sama dengan jumlah jualan tolak jumlah kos berubah. Nisbah margin caruman sama dengan margin caruman seunit bagi harga jualan seunit darab 100. Okey, nisbah margin caruman ni biasa ditanya di soalan-soalan tahun lepas. Tapi dalam nota ni tak ada terperinci mengenai soalan-soalan margin caruman. Jadi saya tambah di latihan tambahan nanti ada soalan yang berkaitan dengan nisbah margin caruman sebab soalan tahun lepas pernah ataupun ada bertanya mengenai kaedah nisbah margin caruman. Andaian dalam analisis kos volume untung yang pertama, jumlah kos dapat dibahagikan pada elemen kos tetap dan kos berubah. Keluk atau garis jumlah hasil dan keluk atau garis jumlah kos bentuk garis lurus atau istilah lain dia adalah linear. Harga jualan seunit, kos berubah seunit dan jumlah kos tetap telah diketahui atau dikenal pasti dengan tepat atau konsisten. Malah Yang keempat, perubahan tingkat hasil adalah disebabkan oleh berlakunya perubahan jumlah unit keluaran dan unit jualan. Semua unit keluaran dapat dijual dan tiada perubahan inventory dalam simpanan. Sini hati-hati Ada pelajar saya dia bertanya saya lah kenapa dia sebut tiada inventory dalam simpanan. Saya salahkan dan saya gantikan dengan tiada perubahan inventory. Bila kamu menjawab di sini, semua unit dijual, keluaran dapat dijual, maksudnya keluaran sama dengan unit jualan. Dia tak ada perubahan dalam inventory. Maksudnya inventory masih ada tapi tak ada perubahan. Kamu tak boleh tulis tiada inventory. Kalau tiada inventory silap. Mesti tulis tiada perubahan inventory. Inventory masih ada tapi inventory awal sama dengan inventory akhir. Tak ada perubahan lah bukan tak ada inventory. Jadi kalau ada buku yang sebut tiada inventory, tak betul lah. Sebenarnya tiada perubahan inventory dalam simpanan. Kepentingan kelebihan analisis kos volume untung sebagai alat perancangan.
Jika sebuah syarikat meletakkan sasaran untung untuk satu tempoh, maka pihak pengusaha syarikat perlu merancang tentang beberapa jenis produk yang perlu dikeluarkan serta berapa unit jualan untuk setiap jenis produk. Perancangan juga dibuat untuk menyediakan kos pengeluaran berubah atau tetap jika ingin mencapai titik pulang modal. Sebagai alat pembuatan keputusan, harga jualan perlu ditentukan dengan menggunakan analisis kos volume untung. Analisis ini juga membantu bila keperluan timbul untuk menentukan peratus kos berubah atau tetap boleh dinaikkan atau diturun. Okey, sambungan dia yang ketiga sebagai alat kawalan. Setiap jenis kos dapat dikawal kerana setiap perubahan utamanya kos berubah dan harga jualan boleh mempengaruhi margin caruman atau untung bersin. Sebagai alat pengukur prestasi, dengan melihat kepada titik pulang modal atau untung sasaran, prestasi satu unit atau jawatan atau individu dapat diukur sama ada mencapai apa yang telah dirancangkan atau tidak. Penyiasatan perlu dibuat untuk mencari sebab-sebab sasaran tersasar dan siapa yang perlu bertanggungjawab. Kelemahan analisis cost volume untuk ini semua untuk soalan teori lah. Untuk pelajar akaun, soalan tahun lepas pun kamu didedahkan memang ada soalan teori, tak boleh elak. Jadi kamu kena bersedialah untuk menjawab soalan-soalan teori. Okey, yang pertama, dalam realiti perniagaan sebenar, tidak semua jumlah kos boleh diasingkan kepada kos tetap dan kos berubah. Banyak faktor luar kawalan seperti tindakan pesaing. Kita tak boleh jangka apa tindakan pesaing. Ketidakpastian masa depan, kita tak tahu. Siapa jangka sekarang macam kita lockdown, COVID, tak ada siapa jangkakan. Tidak kepastian masa depan. Perubahan teknologi, kamu tahu teknologi sangat cepat berubah dan inovasi boleh menyebabkan kos berubah, harga jualan serta jumlah kos berubah. B. Analisis cost volume untung kurang sesuai untuk digunakan perniagaan yang mengeluarkan pelbagai jenis produk, yang banyak produk. Perubahan campuran jualan akibat perubahan harga jualan, kos tetap dan kos berubah akan menyebabkan analisis cost volume untung menjadi lebih kompleks dan kurang tepat. Yang C atau ketiga, usaha untuk menghasilkan kos kepada kos tetap dan kos berubah sebenarnya melibatkan proses yang rumit. Kita dah tahu kos tetap, kos berubah boleh dihasilkan menggunakan kaedah tinggi rendah. Kita tengok macam guna rumus senang macam tu. Tapi sebenarnya dalam keadaan sebenar, kita tak semudah seperti kita kira kaedah tinggi rendah untuk menghasilkan kos tetap, kos berubah. Sebenarnya proses dia adalah rumit dan sukar. Analisis kos volume untung mengandaikan kos tetap adalah malak konstan pada satu-satu jumlah aktiviti yang relevan yang telah ditentukan. Dalam realiti perniagaan, sebarang perubahan kos tetap akan menyebabkan keluk jumlah kos berbentuk tangga atau bertingkat dan bukannya garis lurus. Kesannya mengakibatkan analisis kos volume untuk menjadi kurang tepat sebab kita dah andaikan dekat andaian dia keluk dia adalah garis lurus atau linear. Tapi dalam tempoh yang tertentu sebenarnya kos tetap bukan garis lurus kan, dia akan menjadi bentuk tangga atau bertingkat. Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM). Titik pulang modal ialah titik jualan di mana syarikat tidak memperoleh untung atau tidak mengalami kerugian, atau dalam bahasa mudah dia, untung pada titik pulang modal adalah kosong atau sifar. Dengan kata lain, hasil jualan adalah mencukupi untuk menutup semua kos yang berlaku, sama ada kos tetap atau kos berubah. Terdapat 4 kaedah. Okey, dalam nota biasanya untuk ni, dalam ni dia beritahu 3 kaedah, tapi saya tambah 4 sebab saya dapati dalam soalan-soalan tahun lepas ada ditanyakan mengira titik pulang modal menggunakan nisbah margin caruman, jadi saya tambah menjadi 4. Jadi kamu kena biasakanlah sebab pernah ditanya nisbah margin caruman. Lepas tu saya kata ada 4 kaedah bagi menghitung titik pulang modal, iaitu kaedah persamaan, kaedah margin caruman, kaedah nisbah margin caruman, kaedah graf. Okey, dekat sini kalau soalan tak sebut kaedah yang mana satu, kamu boleh pilih mana-mana yang kamu suka.
suka ataupun mudah pada kamu. Tapi jika soalan sebut kaedah yang mana, kamu mesti menjawab ikut soalan. Mesti ikut soalan. Kalau kamu tak ikut soalan, walaupun jawapan kamu betul, akan disalahkan sebab tidak menjawab soalan. Kita pergi kaedah persamaan dahulu. Kaedah persamaan ni dia macam kaedah matematik lah. Okey, rumus dia untung sama dengan hasil jualan. Ini terserah. Kalau kamu tak nak buat kurangan, kamu akan tolak kos berubah, tolak kos tetap. Tapi sebab ini kurungan, jadi kamu tolak kurungan kos berubah tambah kos tetap. Okey, kita kembangkan semula rumus ni. Harga jualan seunit darab unit dijual, tolak kos berubah seunit darab unit dijual, tolak jumlah kos tetap. Okey, dah beritahu tadi pada titik pramoda untung sama dengan kosong atau sifar, maka hasil jualan sama dengan kos berubah tambah kos tetap. Kita kembangkan dia. Harga jualan seunit darab unit dijual sama dengan kos berubah seunit darab unit dijual tambah jumlah kos tetap. Okey, kita lihat contoh. Syarikat kirana mengeluarkan satu produk. Kos tetap bagi produk itu ialah RM5,000 sebulan dan kos berubah ialah RM4 seunit. Produk itu dijual pada harga RM6.50 seunit. Hitung yang pertama, titik pula modal darab unit darab RM. Kamu nampak kat sini dia tak beritahu kaedah mana kan? Okey, jadi sebenarnya kalau tak beritahu, kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu biasalah. Tapi sebab sini saya bincang kaedah persamaan dulu, jadi saya nak guna kaedah persamaan lah. Tapi kalau dalam soalan exam, kalau tak beritahu, terserah kamu. Tapi kalau beritahu, kena ikut. Okey, untung syarikat sekiranya jualan ialah 3,000 unit. Okey, kita tengok jawapan dia. Pada TPM, untung sama dengan kosong, hasil jualan sama dengan kos berubah tambah kos tetap. Hasil jualan tolak kos berubah sama dengan kos tetap. Jadi kita kembangkan persamaan dah ganti. Okey, unit dijual tak tahu jadi saya gantikan dengan Q. Jadi RM6.50 darab Q tolak RM4 darab Q sama dengan 5,000. Sini saya guna Q lah. Kalau kamu tak nak guna Q, kamu nak guna X pun terserah kamu lah. Okey, kita selesaikan, kita cari Q. Q pada TPM kamu dapat 2,000 unit. TPM pada ringgit 2,000 unit darab RM6.50 kamu dapat 13,000. Okey, yang kedua untung sama dengan hasil jualan tolak kos berubah tambah kos tetap. Okey, kamu kembangkan persamaan tu, kamu gantikan. Jadi kamu dapat untung dia ada RM2,500. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah margin caruman. Kaedah ini menentukan margin caruman per unit keluaran dahulu sebelum TPM ditentukan. Okey, daripada kaedah persamaan tadilah kita kembangkan untung sama dengan hasil tolak kos berubah tambah kos tetap. Jadi kembangkan harga jualan seunit darab unit dijual, tolak kos berubah seunit darab unit dijual, tolak kos tetap. Persamaan ini tukar kepada untung tambah kos tetap sama dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit darab unit dijual, maka unit dijual sama dengan jumlah kos tetap tambah untung bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit, dan margin caruman seunit sama dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Pada titik mula modal, untung adalah sifar atau kosong. Saya dah beritahu tadi. Jadi titik pula modal dalam unit sama dengan jumlah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Ini rumus kalau kita gunakan kaedah margin caruman. Kita tengok contoh. Harga jualan sebiji burger yang dijual oleh sebuah restoran ialah RM8.90. Kos-kos berikut berlaku dalam menyediakan burger tersebut. Kos sebiji roti 80 sen, kos daging per unit RM2, kos bahan tak langsung seunit 10 sen, kos penyeliaan sebulan RM1,000, kos sewa dan lain-lain RM2,500. Hitung TPM dalam unit dengan menggunakan kaedah margin caruman. Tadi soalan yang tadi tak ada kaedah kan? Saya kata boleh pilih. Tapi sini soalan ni ada sebut kaedah. Mesti ikut kaedah yang dikendaki oleh soalan.
Okey, kita tengok jawapan. TPM unit kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Jadi kos tetap, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kita ganti ke RM3,500 bagi RM8.90 tolak RM2.90. Okey, dapat 583/3. Kamu tengok di sini jawapan perpuluhan. Dia sama macam KPE atau kuantiti pesanan ekonomi. Dia tak boleh terima jawapan perpuluhan ni. Kalau kamu jawab jawapan perpuluhan ni dalam peperiksaan dia salah. Tak boleh perpuluhan. Kamu kena tambah 1. Jadi maksudnya kamu akan jawab 584. 584 unit yang diterima. Kalau jawab 583 salah. Jawab 583.33 salah. Okey, mesti jawab 584 unit. Cara menjawab kena betul. Tak ada jawapan akhir kamu akan salah. Kaedah bergraf. Okey, kaedah bergraf macam saya dah bincangkan dalam bab-bab yang awal, bab 1, bila nak melakarkan graf kena betul dan kena berlabel. Kalau graf kamu betul tapi tidak berlabel, tak diberi maka, kosong. Jadi mesti lengkap berlabel ikut kehendak soalan. Okey, graf kat ini saya beri umum sajalah. Kamu tengok paksi menenggak kos, paksi mendatar volum apa atau unit. Okey, dia ada garis mendatar ni kos tetap, kena label Okey, yang melalui kos tetap ke atas adalah jumlah kos, yang melalui kosong ke atas adalah jumlah hasil. Persilangan jumlah hasil jumlah kos adalah titik pulang modal. Okey, di bawah unit kamu kena sebutlah ikut kehendak soalan, dan TPRM pun kau hendak soalan. Kadang-kadang soalan minta bahagian untung, bahagian rugi. Okey, bahagian untung, bahagian rugi yang kiri ni antara garis jumlah hasil jumlah kos, bahagian rugi. Okey, bahagian untung atas ni, yang kanan antara garis jumlah hasil jumlah kos yang atas. Okey, margin keselamatan. Ini untuk yang pelajar pernah jumpa topik ni di peringkat SPM, margin keselamatan adalah topik tambahan lah, topik baru pada kamu. Okey, margin keselamatan ialah jumlah unit produk yang dijual atau dijangka dapat dijual, atau jumlah hasil yang diperoleh atau dijangka diperoleh selepas titik pulang modal. Kamu tengok selepas titik pulang modal. Ia bertindak sebagai pagar keselamatan bagi pihak perusahaan supaya sentiasa berjaga-jaga agar jangan membenarkan jualan jatuh sehingga lebih rendah daripada titik pulang modal. Kita beritahu tadi kan, sebelum titik pulang modal tu adalah kawasan rugi. Jika ini berlaku, perniagaan akan mula mengalami kerugian. Rumus dia, margin keselamatan dalam unit sama unit jualan semasa tolak unit TPM. Margin keselamatan dalam RM sama dengan jumlah jualan tolak jumlah TPM. Nisbah margin keselamatan sama dengan margin keselamatan bahagi unit jualan semasa atau dijangkakan dalam 100. Kepentingan margin keselamatan. Nisbah margin keselamatan merupakan ukuran yang bandingkan risiko yang terlibat dalam jualan produk. Produk dengan nisbah margin keselamatan yang rendah dikatakan lebih berisiko berbanding dengan produk yang punya nisbah margin keselamatan yang tinggi. Maksudnya margin keselamatan yang angka yang besar, dia lagi lambat nak jadi rugi lah berbanding dengan margin keselamatan yang nisbah dia kecil. Kecil dia cepat nak jadi rugi. Graf margin keselamatan, dia daripada graf titik pulang modal, dia tambah aja bahagian margin keselamatan. Okey, kamu tengok dekat graf ni, selepas titik pulang modal, yang ke atas sikit adalah margin keselamatan. Yang atas margin keselamatan dalam ringgit, yang bawah margin keselamatan dalam unit. Dia tambah pada graf titik pulang modal. Menghitung margin keselamatan, contoh syarikat COVID dan Corona masing-masing menunjukkan volum jualan sebanyak 7,200 dan 9,000 unit. TPM kedua-dua syarikat ialah 6,000 unit dan bagi syarikat COVID, 8,000 unit bagi syarikat Corona. Tentukan syarikat yang punya daya tahan kejatuhan yang lebih tinggi. Jawapan dia, margin keselamatan rumusnya adalah unit jualan semasa tolak dengan unit TPM. Okey, margin keselamatan syarikat COVID 7,200 tolak 6,000 dapat 1,200 unit. Margin keselamatan syarikat Corona 9,000 tolak 8,000 dapat 1,000 unit.
Nisbah margin keselamatan syarikat COVID 1,200 bagi dengan 7,200 darab 100 dapat 16.67%. Nisbah margin keselamatan syarikat Corona 1,000 bahagi 9,000 darab 100 dapat 11.11%. Jadi kesimpulan dia, syarikat COVID punya daya ketahanan jatuh yang lebih tinggi kerana nisbah margin keselamatannya lebih tinggi. Okey, lebih tinggi nisbah dia daya tahan dia lebih lah, lebih tahan, jadi maksudnya tak mudah jatuh rugi. Aplikasi analisis kos volume untung. Analisis terhadap perubahan elemen dalam analisis kos volume untung boleh dilakukan untuk menilai kesan perubahan harga jualan, kos tetap dan kos berubah terhadap kos volume untung. Yang pertama, perubahan harga jualan. Yang kedua, perubahan kos berubah. Yang ketiga, perubahan kos tetap. Yang keempat, perubahan volume jualan. Okey, kita lihat contoh. Syarikat Lockdown Sdn Bhd yang mengeluarkan dan menjual bingkai gambar membekalkan data-data yang berikut bagi tahun berakhir 1 Disember 2015. Unit jualan 3,000 unit, kos tetap 50,000, harga jualan seunit 120, kos berubah seunit 80. Syarikat sedang pertimbangkan 3 alternatif bagi pengeluaran bingkai gambar secara besar-besaran ke pasaran baru. 3 alternatif adalah seperti berikut. Okey, alternatif yang pertama, belanja pengiklanan meningkat sepanjang 16,000 yang menyebabkan volume jualan bertambah sebanyak 1,800 ke 2,500. Tengok belanja pengiklanan adalah kos tetap, dia meningkatkan kos tetap. Okey, alternatif B, kadar komisen jual dinaikkan daripada RM6 kepada RM10 dan tindakan ini menyebabkan volume jualan bertambah daripada 1,800 ke 2,100 unit. Alternatif C, penurunan harga jualan daripada 120 kepada 115 seunit serta peningkatan kos pengiklanan 16,000 telah menyebabkan volume jualan meningkat daripada 1,800 unit kepada 3,120 unit. Okey, soalan dia dikendaki yang pertama, hitung titik pulang modal dalam unit bagi syarikat Lockdown Sdn Bhd. Sini tak ada beritahu kan kaedah apa kan. Jadi terserah kamu nak pilih kaedah yang mana. Sebab soalan tak sebut. Kalau soalan sebut, kamu kena ikut. Tapi sini soalan tak sebut. Jadi, terserah kamu. Okey, yang kedua, tunjukkan perhitungan bagi alternatif terbaik untuk syarikat atau terus mengekalkan harga jualan, kadar komisen jual atau polisi sedia ada. Okey, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, titik pulang modal dalam unit, jumlah kos tetap bahagi dengan margin caruman. Saya guna kaedah margin caruman lah. Kalau kamu nak guna kaedah lain sebab soalan tersebut, terserah kamu. Okey, jumlah kos tetap bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit sama dengan 50,000 bahagi dengan 120 tolak 80 dapat 1,250 unit. Titik pulang modal dalam ringgit, 1,250 unit darab 120 sama dengan RM 150,000. Okey, kita tengok yang kedua tadi alternatif A. Kita tengok rumus untung. Untung sama dengan hasil jualan tolak kos berubah tambah kos tetap. Untung hasil 1,800 unit darab RM120 tolak RM80 darab 1,800 unit tambah dengan 50,000 sama dengan 22,000. Jadi untung asal kat sini adalah RM22,000. Untung cadangan baru 2,500 unit darab dengan 120 tolak dengan 80,000 darab 2,500 unit tambah 50,000 tambah 16,000 dapat 34,000. Cadangan ini menambahkan keuntungan syarikat sebanyak 12,000. Jadi kamu tolaklah 34,000 tolak 22,000. Alternatif B, untung asal 22,000. Akan merujuk alternatif A tadilah sebab saya dah tunjuk di alternatif A. Tak payah saya tunjuk lagi dah. Untuk cadangan baru 2,800 unit darab 120 tolak 84 darab 2,100 unit tambah 50,000 dapat 25,600. Cadangan ini menambahkan keuntungan syarikat sebanyak 3,600. Kamu tolakkan saja 25,600 tolak 22,000. Alternatif C, untung asal samalah 22,000. Untung cadangan baru 3,120 unit darab 115 tolak 3,120 unit darab 80 tambah 50,000 tambah 16,000 dapat 43,200. Cadangan ini akan menambahkan keuntungan syarikat sebanyak 21,200. Ini saya tak tunjuklah, kamu boleh fikir sendirilah dia tolak.
Okey, kesimpulannya, syarikat lockdown sekian berhad seharusnya memilih alternatif C kerana ia membawa tambahan untung yang paling tinggi iaitu sebanyak 21,200. Kita akan pilih untung yang paling tinggi inilah. Menentukan jualan dan unit dan RM mencapai untung sasaran. Ini daripada kaedah persamaan lah dikembangkan. Untuk sambungan hasil jualan, tolak kos berubah tambah kos tetap. Harga jualan per unit darab unit dijual. Kos berubah per unit darab unit jual, tolak jumlah kos tetap. Bersama ini tukar kepada untung tambah kos tetap sama dengan harga jualan per unit tolak kos berubah per unit darab unit dijual, maka unit jualan sama dengan jumlah kos tetap tambah untung bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kaedah margin caruman ini membolehkan syarikat meletakkan untung yang disasarkan untuk mengetahui jumlah unit yang perlu dijual untuk mencapai untung tersebut. Rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kos boleh untung. Bagi tujuan membuat rumusan dan cadangan mengenai analisis kos boleh untung, perkara-perkara berikut perlu dikemukakan ialah: 1. Latar belakang kes yang dikaji dengan menggunakan analisis kos boleh untung atau TPM. Andaian-andaian yang digunakan dalam analisis. Sediakan hasil perkiraan TPM dan namakan kaedah penghitungan yang digunakan. 4. Sediakan jawapan-jawapan TPM, margin keselamatan dan jualan yang perlu dibuat untuk mendapat untung sasaran. Yang kelima, sediakan jawapan-jawapan TPM bagi beberapa alternatif dengan menunjukkan perubahan margin caruman dan perubahan untung. Okey, ini adalah latihan tambahan yang saya beritahu sebelum ni yang melibatkan kaedah nisbah margin caruman. Dalam penerangan saya tadi tak ada kaedah menerangkan mengenai nisbah margin caruman, cuma ada rumus tadi di awalnya. Okey, jadi saya berikan satu contoh yang menunjukkan soalan ada juga bertanya kaedah nisbah margin caruman. Okey, kita tengok syarikat kuarantin sekian berhad menggelarkan sejenis bil sukan. Pendapatan bersih operasi dijangka bagi tahun hadapan adalah seperti berikut. Okey, kamu tengok ada jualan 45,500 unit pada harga RM5.50 seunit, jadi 705,250. Okey, tolak kos berubah 423, 150, dapat margin caruman 282,100, tolak kos tetap 250,000, dapat pendapatan bersih operasi 32,100. Okey, hitung, dikendaki hitung. 1. Margin caruman seunit dan nisbah margin caruman bagi kedai sukan. 2. Titik peluang modal dalam unit dan dengan menggunakan kaedah nisbah margin sumbangan. Sebab tu soalan beritahu kaedah nisbah margin sumbangan. Okey, yang 3. Margin keselamatan dalam unit. B. Pengurus pengeluaran mencadangkan agar bahan mentah yang lebih berkualiti digunakan untuk membuat beg itu. Ini akan menyebabkan peningkatan kos bahan mentah sebanyak RM2 seunit. Justru itu harga jualan akan dinaikkan kepada RM18 seunit. Jika cadangan ini terima, hitung titik peluang modal dalam unit. C. Pengurus jualan pula memberi cadangan yang lain iaitu mengadakan promosi yang lebih menarik dengan harga jualan promosi ialah RM12 seunit beg. Langkah ini akan melibatkan pertambahan kos iklan sebanyak RM20,000 dan beliau menjangkakan unit jualan akan meningkat sebanyak 25%. Jika cadangan ini diterima, hitung titik peluang modal dalam unit. Di cadangan yang manakah di antara B dan C di atas yang wajar diterima? Nyatakan alasan anda. E. Jelaskan 4 kepentingan titik peluang modal kepada pengurus sesebuah syarikat. Okey, kita pergi kepada jawapan dia. Yang A, margin caruman seunit 282,100 bagi 45,500 dapat RM6.20. Nisbah margin caruman, kita cari nisbah margin caruman sebab soalan pun memang nak suruh kita guna TPM nisbah margin caruman, nisbah margin caruman Okey, jadi 282,100 bahagi dengan 705,250 dapat 0.4. Okey, dekat untuk nisbah margin caruman kamu boleh jawab 0.4 dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk peratus. Kamu darabkan 100, kamu dapat 40%. Jadi sama ada 0.4 ataupun 40%. Okey, yang kedua titik peluang modal dalam RM. Bila kamu dikendaki mengira menggunakan kaedah nisbah margin caruman, kamu akan dapat mengira RM dahulu. Bila kamu dapat mengira RM, baru kamu akan kira unit.
Dia tak macam kaedah yang lain lah. Yang lain mesti kita kira unit dahulu baru dapat RM. Ini tak. Sini kita nak kira RM dulu baru dapat unit. Okey. Titik pula modal dalam RM 250,000 bahagi 0.4. 0.4 ni adalah nisbah margin caruman. Kita menjawab ikut soalan. Soalan minta kaedah nisbah margin caruman. Kamu dapat RM 625,000. Okey, titik pula modal dalam unit RM 625,000 bahagi dengan RM15.50. Kamu dapat 40325.58. Nampak? Jawapan dalam perpuluhan tidak diterima. Kamu jawab macam ni, jawapan puluhan salah. Ataupun kamu jawab 40322, salah. Kamu kena tambah 1 jadi 40323. Yang diterima adalah 40323. Jadi hati-hati menjawab. Okey, yang ketiga margin keselamatan 45,500 tolak 40,323. Kamu dapat 5,177 unit. Yang B, kos berubah seunit. RM 423,150 bahagi 45,500 tambah RM RM2, kamu dapat RM11.30. Margin caruman seunit RM18 tolak RM11.30, kamu dapat RM6.70. Titik pula modal dalam unit 250,000 bahagi RM6.70, kamu dapat RM37,313.43. Ini sekali lagi perpuluhan saya beritahu tadi. Jawapan puluhan tidak diterima. Kamu kena tambah 1 dia Jadi kamu dapat 37,314 unit. Yang diterima adalah 37,314 unit. Okey, C, margin caruman seunit RM12 tolak 423,150 bahagi 45,500 dapat RM2.70. Kos tetap RM250,000 tambah RM20,000 dapat RM270,000. Jadi titik pula modal RM270,000 bahagi dengan RM2.70 dapat RM100,000 unit. D, cadangan pengurus jualan, cadangan B patut diterima kerana TPM-nya lebih rendah pada jualan sekarang dari satu yang dicadangkan oleh pengurus jualan. Okey, yang E, 4 kepentingan titik pula modal kepada ranking 9 berhad kerana yang pertama perancangan. Dia minta 4 saya bagi banyak lah, kamu boleh pilih lah. Tapi bila menjawab ini, kamu pastikan 4 terawal adalah betul sebab mulai tahun ni penandaan pada 4 yang terawal. Okey, perancangan memberi maklumat mengenai jumlah unit yang perlu dijual untuk memperolehi titik pula modal dan untung. Yang kedua, perancangan mengatur strategi masaran sewajarnya untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, pembuatan keputusan. Rumusan titik pula modal boleh digunakan untuk peletakan harga. Yang keempat, pembuatan keputusan mempertimbangkan alternatif pada cadangan-cadangan seperti di atas. Yang kelima, kawalan jika tidak mencapai titik pula modal yang telah ditetapkan. Penyiasatan ke atas kaki tangan yang bertanggungjawab dan mencari punca sebab ianya berlaku. Yang keenam, kawalan membolehkan tindakan susulan dilakukan untuk baiki keadaan atau kelemahan. Okey, jika rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.